Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, siapa nama Muhammad Zulkifli yang menguruskan program Anjung Ilmu yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa FPQS Biro Dakwah. Jadi insya-Allah kita memulakan pengajian berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah yang kita guna buku terjemahan Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi. Ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada semester yang lepas. Di mana semester yang lepas kita telah memulakan sudah banyak hadis-hadis yang telah kita baca. Baik, petang ini kita memulakan pengajian di semester ini dan insya-Allah kita akan teruskanlah. Bab yang akan kita baca ialah bab yang ke-27, iaitu wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan cara-cara wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita mula mungkin habis cepatlah. Jadi hadis yang pertama kita baca daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi at-ta'amu faqalu ala na'tika biwudu'in qala innama umirtu bil wudu'i ala na'tika bil wudu'i. Waw, dengan wadu, bukan dengan wu, dengan bacaan wadu'i. Qala Rasulullah innama umirtu bil wudu'i. Ini dengan bacaan wu, wudu'i. Idza qumtu ila shalah. Idza qumtu ila shalah. Baik, maksud hadis ini ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tandas al-khala'. Al-khala' maksudnya tandas ataupun bilik air. Lalu dihidangkan. Jadi tandas Rasulullah ni bukanlah seperti tandas kita sekarang. Tandas kita sekarang ni dah moden. Tandas Rasulullah dulu jauh sikit daripada kediaman, dia keluar untuk membuang air. Jadi tidak ada air pipe. Masa dulu tak ada air pipe. Kena bawa baldi ataupun cebok. Lalu dihidangkan makanan untuk beliau. Selepas dia keluar daripada tandas al-khala' tadi, lalu sahabat menghidangkan makanan untuk baginda. Para sahabat bertanyalah, perlukah kami menyediakan air wuduk untuk kamu, wahai Rasulullah? Sebab tu kita baca tadi waduk, bukan wuduk. Waduk maknanya air wuduk. Maka beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku diperintahkan berwuduk semasa hendak solat. Semasa hendak solat. Jadi kalau kita lihat keterangan hadis ini di dalam Sunan Tirmizi,
setengah ulama menegah basuh tangan dahulu daripada makan, kerana tiada disuruh yang demikian itu, kerana tak disuruh. Maksud wuduk di sini ialah wuduk secara bahasa, bukan wuduk secara istilah syar'i, maknanya basuh dua tangan. Bermula dalil yang menunjukkan atas setengah kata-kata ulama itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang kita baca tadi. An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i. Fa qurriba ilaihi at-ta'am, dihidangkan kepadanya makan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahawasanya Rasulullah SAW telah keluar daripada toilet ataupun jamban ataupun tandas. Apabila duduk ia, maka datanglah orang ataupun sahabat kepadanya dengan makanan, dihidangkan makanan supaya makan baginda. Dan sahabat tahu bahawa Nabi Muhammad ni tak ada air sembahyang waktu itu sebab dia keluar daripada bilik air, daripada tandas tadi. Dan pada pendapat sahabat, apabila sudah berhadas, wajib mengambil air sembahyang. Jadi sahabat ni dianggap Nabi nak ambil air sembahyang terus sebab dia baru keluar daripada bilik air. Dan Nabi sekarang telah berhadas kerana baru keluar daripada bilik air. Dengan kerana itu ditanyai mereka itu akan wuduk, air untuk berwuduk. Maka faqalu ala na'tika biwadu'in, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kami perlu bawa kepada kamu wahai Rasulullah air wuduk? Maka jawab baginda apa? Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Maka katanya tidakkah maka katanya maka kata mereka itu, ya Rasulullah, tidakkah kami bawa akan pada tuan hamba yakni Nabi air supaya boleh baginda mengambil air sembahyang, kerana baginda sudah berhadas kecil. Apabila didengar oleh Rasulullah demikian itu pertanyaan para sahabat, itu lalu dijawabnya baginda, maka sabdanya, hanya senya disuruh Allah akan aku mengambil air sembahyang, iaitu apabila aku hendak menunaikan solat, hendak mendirikan sembahyang. Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Tidaklah apabila sudah berhadas kecil itu langsung wajib mengambil air sembahyang. Tidak, ada ketika maknanya Nabi tidak mengambil terus air sembahyang walaupun dia sudah berhadas kecil. Bahkan harus mengambil, ditangguhkannya. Mengambil air sembahyang itu boleh tangguhlah sampai kepada masa ketika hendak mendirikan sembahyang. Barulah dia ambil air sembahyang. Jadi ulama kata hadis ini adalah khilaf faham ulama. Setengah ulama dikehendaki dengan wuduk di dalam hadis ini ialah makna wuduk pada lughah. Wuduk ni maknanya makna wuduk pada lughah yakni basuh tangan saja. Basuh tangan dahulu daripada makan. Basuh tangan dahulu daripada makan. Dan kata setengah ulama dikehendaki dengan wuduk pada hadis ini ialah wuduk syar'i. Wuduk syar'i maknanya ambil air sembahyang lah. Kata Tirmizi, bermula hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Hasan dan juga sahih.
dan sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Muslim akan hadis ini di dalam sahihnya pada bab jawazu al-muhdis at-ta'am. Harus makan orang yang berhadas kecil. Baik. Sekarang kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ialah daripada Ibnu Abbas. 180 ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti fa utiya bi ta'amin fa qila lahu ala tatawadda fa qala usalliya fa tawaddau. Rasulullah keluar daripada tandas. Lalu dihidangkan makanan untuk beliau, untuk baginda. Ada sahabat bertanya kepada baginda, adakah kamu tidak berwuduk? Tanya kepada Rasulullah, adakah kamu, hai Rasulullah, tidak berwuduk? Rasulullah menjawab, adakah aku mau solat sekarang? Tidak. Sehingga aku mesti berwuduk. Maksudnya, nak makan tak perlulah berwuduk walaupun berhadas kecil. Ketika solat barulah berwuduk. Hadis itu hadis seakan-akan samalah. Kedua-duanya hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian hadis berikutnya ialah hadis daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Jadi hadis ini yang berkaitan dengan Salman ya. Salman kata, qara'tu fit Taurah anna barakata at-ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Wa zakartu zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatu at-ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Salman Al-Farisi berkata, aku pernah membaca di dalam kitab Taurat yang menyatakan berkat makanan diperoleh apabila berwuduk sesudah makan. Aku memberitahu kepada Rasulullah apa yang pernah aku baca pada kitab Taurat itu. Lalu Rasulullah membalas, berkat makanan diperoleh apabila kita berwuduk sebelum dan sesudah makan. Bukan selepas makan. Ini apa yang dibacakan oleh Salman Al-Farisi di dalam kitab Taurat yang pernah dibacakannya. Jadi kita baca keterangan sikit. Pada menyatakan hadis yang membicarakan basuh tangan sebelum makan dan kemudian daripada makan. Dikehendaki dengan wuduk di dalam bab ini ialah wuduk dengan makna pada lughah, iaitu bersih. Iaitu membersih. Membasuhlah maksudnya, bukan wuduk yang kita nak sembahyang tu. Wuduk maksudnya menurut setengah ulama di sini ialah membasuh tangan sebelum makan. Maka telah diterangkan oleh ulama iaitu bersih dan cuci tangan apabila kita hendak makan. Maka ia dituntutlah oleh syarak kepada kita membasuh tangan dahulu daripada kita makan, dan kemudian daripada makan. Selepas makan pun cuci tangan juga. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya daripada Salman Al-Farisi, qara'tu fit Taurah anna barakatut ta'am al-wudu' ba'dahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat
baginda sallallahu alaihi wasallam yang namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu katanya, aku telah membaca di dalam Taurat sebelum aku masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia baca Taurat. Katanya di dalam Taurat itu, bahawasanya berkat makanan itu ialah basuh tangan kemudian daripadanya, basuh tangan selepas daripada makan. Maka diceritakanlah apa yang dibaca itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah aku sebutkan demikian hal aku membaca di dalam Taurat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku khabarkan kepadanya dengan barang yang telah aku baca di dalam Taurat itu. Kataku, aku ada mengingat yang tersebut di dalamnya keberkatan makanan itu ialah membasuh tangan kemudian daripada makan. Apabila didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi Muhammad akan kata-kata Salman Al-Farisi ini, lalu baginda bersabdalah, barakatut ta'ami al-wudu' qablahu wal-wudu' ba'dahu. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, bermula berkat makanan itu ialah basuh tangan dahulu daripada makan, dan basuh tangan kemudian daripada makan, selepas makan pun. Kata Abu Isa At-Tirmizi ini, dan pada bab ini ada diriwayatkan oleh Anas dan juga Abu Hurairah, dan katanya lagi tiada kami ketahui hadis ini melainkan daripada hadis Qais ibn Rabi' dan Qais ibnu ini, dan Qais ini adalah dhaif, ia hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Keterangan hadis kita tengok dalam kitab ni, hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Yahya bin Musa yang daripada Abdullah bin Numair, daripada Qais bin Ar-Rabi'. Dan hadis ini juga dilaporkan oleh Qutaibah daripada Abdul Karim Al-Jurjani daripada Qais bin Ar-Rabi'. Lalu kedua-dua laporan bersumber daripada Abu Hisham daripada Zadan dan bersumberkan daripada Salman Al-Farisi. Menurut Ibnu Ma'in, laporan hadis daripada Qais bin Ar-Rabi' bertaraf dhaif. Baik. Seterusnya, bab yang berikutnya, doa Rasulullah sebelum dan sesudah makan. Bab yang ke-28. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, hadis yang ke-182. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Faqulna ya Rasulullah. Okay, ada tu Faqulna ya Rasulullah kaifa hadza? Qala inna zakarna ismallah ta'ala hina akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Ini adab-adab makanlah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Pada satu hari kami berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menghidangkan makanan. Aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makanan ini, kata Abu Ayyub.
masa kami mulakan makan. Belum pernah aku lihat makanan yang lebih sedikit berkatnya daripada makanan ini. Apabila kami selesai makan, mana berkat, terasa berkat. Kami bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah hal ini berlaku? Bila terasa berkat, maknanya makanan sikit tapi kenyang, sedap. Itu menunjukkan berkat. Okey, bagaimana keadaan ini berlaku, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, sebab kita menyebut nama Allah semasa kita mahu makan. Ya. Inna zakarna smallahi ta'ala hina akalna, ketika kami makan kami sebut nama Allah. Okey, beliau duduk dan menyambung percakapan. Baginda duduk dan menyambung percakapan dia. Sesiapa yang makan dan minum tidak menyebut nama Allah, syaitan makan bersama dengannya. Kalau dia senyap, dia tak sebut, tak menyebutkan nama Allah ketika makan. Jadi benarnya dia berkongsi makan dengan syaitan. Ini kata Nabi. Walam yusammillahi ta'ala fa'akala ma'ahu syaitan. Hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Baik, sekarang kita pergi kepada hadis Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura ismallahi ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Baik, kita sambung. Hadis ini ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkaitan dengan membaca bismillah tadi. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Rasulullah berpesan, apabila kamu terlupa menyebut nama Allah sebelum makan, hendaklah kamu membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis ini bertaraf sahih. Ia dilaporkan oleh Yahya bin Musa daripada Abu Daud, daripada Hisham ad-Dastawai, daripada Budayl al-Uqaili, daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair, daripada Ummu Kalsum, yang bersumber daripada Aisyah. Okey. Bagaimana kalau kita mengucap bismillah, kita lupa pada mula makanan pada awal, macam mana kita perlu buat? Sesungguhnya apabila seseorang itu lupa pada mula makan akan mengucap bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka boleh mengucap pula pada masa dia teringat ketika tengah makan. Kalau dia tengah makan tu dia teringat, tak lupa nak baca bismillah, dia bolehlah membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, ataupun bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tak ada fi. Kalau ada fi, bismillahi fi awwalihi, baca dengan awwalihi wa akhirihi. Okey, bermula dalil yang menunjukkan demikian itu ialah sebagaimana hadis yang kita baca tadilah, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Qala Rasulullah SAW, iza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi, iaitu Aisyah. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, apabila makan seseorang kamu, maka hendaklah mengucap bismillah pada mula makannya.
Fa'in nasya fi awalihi, kalau dia terlupa nak baca bismillah pada awalnya, maka hendaklah ketika dia ingat itu, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dia cover baliklah. Kan? Maka jika lupa ia mengucap bismillah pada awalnya, maka tengah dia makan itu, dia mengucaplah, maknanya ialah dengan nama Allah aku makan pada mulanya, pada permulaan lagi dan hinggalah pada akhirnya. Jadi masalah mengucap bismillah ditinggalkan, apa kata ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, jikalau ditinggalkan oleh seseorang akan mengucap bismillah pada mula makannya dengan sengaja atau dengan kejahilan, atau dengan dia terpaksa atau kerana lemah sebab kena perkara yang baru datang, tak sengajalah, kemudian boleh mengucap pada pertengahan makannya, sunatlah ia mengucap bismillah itu, dia mendapat pahala sunat juga. Dan ucaplah kata bismillahi fi awwali wa akhirihi. Dia ucapnya itu dia mendapat pahala sunat lah. Okay. Jadi hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi di dalam Sunan Tirmizi dan lain-lain, selain daripada Syama'il Muhammadiyah ini. Jadi tadi makan, kalau minum macam mana pula minum, ya? Mengucap bismillah pada minum adakah disuruh? Imam Nawawi kata, dan mengucap bismillah pada minum, sama ada minum susu, minum air suam, ya, madu, ya, dan sebagainya, jenis-jenis minuman seperti ubat pun ada juga kita minum ubat. Sunat belaka, ya, semacam mengucap bismillah itu sunat juga, ya, kita baca bismillah. Seperti kita makan juga, ya, seperti yang telah disebutkan tadi. Okey, masalah bismillah itu tadi, adakah orang yang berjunub ataupun orang yang berhadas besar seperti haid, kata Imam Nawawi, dan berhasil mengucap bismillah itu dengan katanya bismillah, maknanya boleh juga, ya. Maka jika diucapkan bismillah adalah ia lebih elok. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Boleh juga, ya, orang yang berhadas besar. Maka bersamaan juga bismillah orang yang junub dan orang yang haid dan lain daripada keduanya, ya. Maka sayugia mengucap bismillah itu tiap-tiap seorang daripada orang yang makan itu, ya. Maka jika makan tu dalam satu hidangan yang berkumpulan, seorang saja yang mengucapkan bismillah, maka sudah memadai, semuanya mewakili yang lain-lain, ya. Mewakili yang lain-lain, yang maknanya semuanya yang mendapat pahala juga, ya. Kalau yang lain-lain itu senyap, ada seorang saja yang wakil, maknanya makan satu talam, berkongsi 2, 3, 4 orang, seorang saja yang mengucapkan, maka terhasillah sunat dia, ya. Ya, mewakili semuanya. Tetapi mengucap bismillah itu tadi adalah pendapat Imam Syafi'i lah. Mengucap bismillah menjadikan berkat pada makanan jika beramai-ramai, ya. Jika bermakan beramai-ramai, makan itu sekalipun seelok-eloknya setiap orang lah baca bismillah, ya. Setiap individu yang makan itu walaupun berkumpulan, eloklah baca bismillah semua sekali, ya. Maka berhasillah, maknanya lebih baiklah, maknanya dia mendapat ataupun berhasillah dia mendapat sunat, pahala sunat, ya, ketika dia membaca bismillah tadi, ya. Baik, sekarang ni kita pergi kepada tadi berkaitan dengan terlupa baca bismillah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ummu
Ummu Salamah annahu dakhala ala Rasulillah. Ini hadis berikut ya. Laporan Ummu Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun. Faqala udnu ya bunayya fasamillahi ta'ala wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ini hadis daripada Ummu Salamah ya. Okey. Hadis Ummu Salamah dia kata apa? Marilah aku mengunjungi Rasulullah SAW, di sisi beliau ada makanan. Rasulullah berkata, marilah anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah apa yang dekat denganmu. Ini adab yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa beradab di depan makanan. Okey. Jadi hadis ini kita baca keterangan dia. Hadis ini agar mengucap bismillah atas makanan yang kita nak makan. Apabila seseorang daripada kita mahu makan atau minum, sunat mengucap bismillah. Sebagaimana yang diutarakan oleh ulama seperti di dalam yang disebutkan tadi. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa daripada Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, bahawasanya masuk ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa ia sedang kecil lagi. Umar ni masih kecil lagi lah. Dan ada di sisi Rasulullah itu makanan, makanan yang mau dimakan oleh Umar tadi, Umar bin Abi Salamah. Dia masih kecil lagi lah, kanak-kanak. Maka bila dilihatnya oleh Rasulullah, aku masuk kepadanya, kepada makanan itu, lalu bersabda baginda, udnu, ya anakku. Udnu ni maksudnya, apa maksud udnu? Udnu ni maksudnya, marilah anakku, udnu, marilah anakku. Dia ajak makanlah. Ya bunayya wasamillah. Marilah dekat, hai anakku. Makan sama-sama denganku. Rasulullah dia, memuliakan walaupun budak-budak kecil. Ini sifat rahmatnya baginda. Marilah dekat, hai anakku. Begitulah maknanya lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan sama-sama denganku. Nabi mempelawa. Maka datanglah aku dan duduk berdekatan dengan baginda, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabdalah, ucapkanlah kamu dengan bismillah. Dia ajarkan Umar bin Abi Salamah tadi dengan cara-cara makan. Ucapkanlah dengan bismillah pada mula suap kamu. Dan makan dengan tangan kanan. Ajar anak-anak kita makan dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri. Jangan makan dengan tangan kiri. Dan makan olehmu daripada
yang paling yang mengiringi engkau, yang paling dekat lah, yang di hadapan kamu. Kalau yang di depan kita tu nasi sepinggan, di dalam talam tu ada lauk-lauk. Kita makan yang paling dekat iaitu nasi lah. Nasi kering yang di depan kita tu. Ya. Jangan kita jengkau dulu, yang jauh-jauh. Makan yang dekat-dekat dulu. Jangan menggagau tangan kamu ke sana kemari. Ya. Kerana makanan ini satu dua. Jangan menjengkau, mengambil apa-apa di hadapan orang. Ya. Bahkan makan di tepi-tepi, di tepi talam kamu sahaja. Ini adab lah. Adab. Itu ada adab makan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita habiskan beberapa hadis lagi, kita teruskan. Hadis yang 185, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Maksudnya Rasulullah SAW selesai saja makan, beliau akan membaca seluruh pujian untuk Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi juga di dalam dan juga Abu Daud. Ya. Hadis ini bertaraf dhaif, kata pengarang ini. Hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan. Tapi hadis ini mengajar kita tentang doa selepas makan. Bolehlah kita guna, ya. Sebab ianya adalah galakan untuk kita perkara-perkara adab ketika makan, ya. Jadi boleh hafalah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kemudian hadis yang 186 daripada Abu Umamah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Apabila hamparan makanan diangkat dari hadapan Rasulullah, ini kata Umamah, ya. Dia meriwayatkan apabila makanan diangkat dari hadapan Rasulullah, beliau membaca, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam membaca seluruh pujian. Alhamdulillahi hamdan katsira. Seluruh pujian untuk Allah. Pujian yang banyak tidak terhingga. Katsiran, ya. Tayyiban. Pujian yang baik. Mubarakan, yang penuh dengan keberkatan. Fihi ghairu muwadda'in. Pujian yang tidak pernah berhenti, ya. Pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya. Wala mustaghnan anhu rabbuna. Pujian yang tidak berhenti. Pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya, ya Tuhan kami. Hadis ini hadis sahih lah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Abu Daud, oleh Tirmizi, oleh Ibnu Majah. Kita boleh hafal lah ini. Mungkin ada yang kita telah hafal, ya. Kita amalkan, ya. Seterusnya hadis yang 187. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittati min ashabihi. Faja'a a'rabiyyu apa dia? Fa'akalahu bilukmataini. Faqala Rasulullah SAW, law samma lakafakum. Ya. Hadis ini adalah yang bermaksud
Rasulullah SAW makan bersama-sama 6 orang sahabat beliau. Rasulullah ni sentiasa makan berjemaah. Jarang dia makan. Maknanya tak, apa ni, kita tak bertemu. Maknanya cerita Nabi Muhammad ni makan seorang-seorang. Kalau cerita makan ni, Nabi makanlah berjemaah. Itu pun satu sunnah juga ya. Makan berjemaah ni satu sunnah juga ya. Rasulullah makan bersama-sama 6 orang sahabat beliau. Tiba-tiba seorang Arab Badawi datang dan terus makan bersama mereka sebanyak 2 suapan. Okay. Melihatkan itu Rasulullah berkata, seandainya dia menyebut nama Allah, pasti makanan ini cukup untuk kamu semua. Dapat 2 suapan je. Tapi Rasulullah kata kalau di lau sama lakafakum, kalau disebutkan nama Allah, nescaya maknanya makanan itu cukup dan boleh mengenyangkan walaupun sedikit. Ini sebagaimana yang diucapkan tadi, yang diceritakan tadi ialah datang seorang Badawi lalu masuk makan sama-sama dengan baginda. Maka makan, dia akan makanan itu dengan 2 suap. 2 suap lalu habis. Habis makanan itu. Apabila dilihatnya oleh Nabi yang demikian itu, maka berkatalah Rasulullah SAW, bukankah sesungguhnya jikalau mengucap bismillah, orang Badui itu nescaya mencukupkan akan sekalian kamu. Ini bukan dia seorang saja, maknanya semua orang yang berjemaah tadi cukup makanannya kalau diucapkan bismillah. Itulah maknanya keberkatan. Maknanya itu adalah keberkatan baca bismillah. Hadis ini bertaraf sahih yang dilaporkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Abban, daripada Waqi', daripada Hisham, daripada Dustawai, daripada Budail bin Maisarah Al-Uqaili, daripada Abdullah, sehinggalah akhirnya daripada Ummu Kalsum yang bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis yang terakhirnya ialah hadis yang terakhir 188 Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmadu 'alaiha. Jadi Rasulullah jadi maksudnya Rasulullah berpesan, sesungguhnya Allah meredai hambanya yang makan ataupun yang minum dan kemudian memujinya, memuji ke atas Allah Subhanahu Wa Taala atas makanan ataupun minuman itu. Okay. Maknanya fayahmadullahi Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah nikmat, makan dan minum adalah nikmat yang tak terhingga kepada kita sebagai hamba-Nya di atas muka bumi ini. Jadi hadis Anas bin Malik ini adalah bertaraf sahih yang dilaporkan oleh Hannad dan juga oleh Mahmud bin Ghailan. Kedua-dua mereka menerima laporan daripada Abu Usamah Zakaria bin Abu Zaidah, daripada Sa'id bin Abu Burdah yang bersumberkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi itulah saja pengajian halaqah kita pada petang ini. Untuk akan datang kita insya-Allah sambung kepada bab yang berikutnya. Insya-Allah cawan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di situ, sampai di sini dahulu buat kali ini. Hingga jumpa lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.